Ikat berat banyak. Allah. Satu gambar. Tengok gambar. Ha? Ini kita ada. Ada lah kereta. Ada 5 je. 5 dah habis. Habis. Risau order lain eh. Tak apa. Dia bagi berapa? Ha. Siapa kata tu? Lama. Siapa kata tu? Tak ada kata apa. Kena order satu saya dah bilang buka ni. Ini. Tak dapat dia nak. Okey. Ada negara ada. Ya, kena order dulu. Dia ada. Tak tinggal di sini. Tak tinggal kat sini. Tak tinggal di Saya sini. tertinggal kat sini kan mana saya tak tahu. Ha. Dah lah. Baik. Buka dalam eh. Ya tak? No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Muka surat berapa Pak Mik? 113 Ustaz. Belakang. Member dah marah kita lah. Oh, Bab D, perhatian pada ulama terhadap akidah salafus saleh. ini kesimpulan dia. Ini kesimpulan dia bagaimana para ulama memberi perhatian. Kenapa kita belajar akidah Ahlussunnah? Sesungguhnya para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap akidah salafus salih. Mereka menulis kitab-kitab yang banyak sekali untuk menjelaskan dan menerangkan akidah salaf ini, serta membantah orang-orang yang menentang dan menyalahi akidah ini dari berbagai macam firqah dan golongan yang sesat. Ini sifat dia ikhwan. Para ulama tulis kitab tentang akidah salafus salih. Kemudian para ulama membantah. Membantah maksud di sini ikhwan, membantah golongan-golongan yang mereka silap faham dengan kaedah-kaedah akidah salaf. Bukan membantah mereka kerana nak cari gaduh, tetapi sebahagian daripada bantahan mereka kepada salafus salih tak benar. Seperti mereka tulis dan mereka katakan akidah salaf kalau kita belajar menyatakan Tuhan ada tangan seperti tangan makhluk, Tuhan berjisim macam makhluk. Para ulama membantah. Tak benar. Kalau kita baca ayat Quran, Allah kata yadullah fawqa aydihim, kita kata Allah ada tangan laisa kamitslihi syai', yang tak pernah sama dengan makhluk. Macam mana kita serah pada Tuhan? Kaifiat dia kita tak tahu. Dan kita mengambil dalil-dalil daripada salafus salih, seperti kata hikmat yang dikeluarkan oleh Imam Malik.
Kata Imam Malik, wa kaifiyatu majhul wa su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Kaifiat kita tak tahu, macam mana, bagaimana tak tahu, tapi beriman dengannya adalah wajib. Maka para ulama salafus salih mereka terpaksa membantah apabila orang bercakap tak benar, tak betul. Bukan kata salafus salih, ikhwan, begitulah keadaan kita. Bila kerajaan buat GST, bila kita kata GST zalim, kerajaan bangkit, dia membantah dan dia bagi penjelasan. So what's wrong with that? Apa masalah dia? Tak ada GST tak akan naik 10%, 10% tak akan naik, tak akan naik. Ada orang kata akan naik, kerajaan kata tak akan naik. Itu hak dia lah. Bila ada pandangan orang bagi salah, dia mesti perbetulkan. Tiba-tiba bila perbetul, dituduh macam-macam. Tak betul lah begitu. Akidah salafus salih pun macam tu, orang tuduh macam-macam. Maka para ulama bangun memberi penjelasan yang mana mereka salah faham dengan kaedah. Kalau hari ni orang kata di antara tanda khawarij, siapa dia tanda khawarij? Bila baca Quran, dia ni sikit-sikit tanya hadis. Adakah itu tanda khawarij? Itunya Ustaz Wanji kata ni bukan hurai hadis, ni goreng hadis ni. Tak betul. Hadis tu memang hadis Bukhari, tapi awak tak betul. Tidak ada tafsiran begitu dalam Fathul Bari. Tidak ada. Awak pun ada Fathul Bari, saya pun ada Fathul Bari. Saya pun baca hadis tu, awak pun baca hadis tu. Tak mananya Ibn Hajar sebut begitu. Tanda akhir zaman, sikit-sikit hadis Nabi, sikit-sikit ayat Quran. Habis di antara tanda awal zaman apa dia? Semua tak boleh ada lah hadis. Bab hadis jangan tanya, itu tanda betul. Mesti bagi penjelasan. Para ulama bagi penjelasan, menyalahi. Kerana sesungguhnya akidah dan manhaj salaf ini dikenal dengan riwayat yang bersambung sampai kepada imam-imam ahlu sunnah dan ditulis dengan penjelasan yang benar dan tepat, akurat. Siapa bahasa orang putih? Accurate. Maksudnya tepat, jelas. Lepas itu, kerana ini akidah ikhwan, akidah datang daripada Allah. Antum ingat lagi perkataan siapa? Perkataan Abdullah, perkataan Imam Imam apa nama dia? Imam Az-Zuhri. Perkataan Imam Az-Zuhri. Kita duk baca, kita jumpa perkataan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri bagi ingat kepada kita. Muka surat berapa kita jumpa perkataan Imam Az-Zuhri? Muka surat 58. Imam Az-Zuhri. Kerana akidah ni akidah Islam, ikhwan. Kerana akidah ni akidah daripada sisi Allah. Imam Az-Zuhri, muka surat 58 tu, apa dia kata? Minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Ini kaedah-kaedah kita tak boleh lupa. Apa dia? Minallahi risalah, daripada Allah lah datangnya risalah. Risalah apa dia? Agama ini. Mana boleh datang daripada sumber lain? Agama bukan datang daripada sumber akal, dia wahyu. Wa ala rasulil balagh, risalah tu Allah beri pada rasul untuk balagh. Apa makna balagh? Sampaikan. Wa alaina taslim, ke atas kita taslim, menyerah diri kepada risalah yang rasul sampaikan. Jadi kalau kita nak bercakap akidah, tiba-tiba tak sandar pada Quran, tak sandar kepada Rasul, itu bukan daripada sisi Allah. Maka mesti kita bangkit dan memberitahu pada umat, ini tak benar, ini salah. Kerana sifat akidah Ahlussunnah, dia bersambung. Dia ada sanad, dia bersambung. Adapun untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, maka kita bisa melihat. Satu, penyebutan lafaz-lafaz tentang akidah dan manhaj salaf yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Ini pattern Ahlus Sunnah dia bercakap, terutama dalam hal akidah. Apa dia? Lafaz akidah dia, lafaz-lafaz yang dia guna dalam akidah dia, dia akan riwayatkan daripada para imam dia secara sanad. Dia akan ambil daripada para imam dia.
Itu sifat, itu metod yang ada dalam pelajaran akidah Ahlus Sunnah. Lafaz dia tidak diubah, manhaj dia tidak diubah, pendalilan dia tidak diubah. Kedua, yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf, yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah seluruh ulama kaum muslimin dari berbagai macam disiplin ilmu, ahlul usul, ahlul fiqih, ahlul hadis, ahlul tafsir dan yang lainnya. Nama kata dia ulama ahlus sunnah, walaupun dia pakar dalam bidang tertentu, dalam akidah dia akan cakap satu nada, satu irama. Macam orang Pakistan kan, cakap satu kali cakap, tak mau cakap dua kali, satu kali cakap. Kita jumpa dia kata Baisab umur berapa? 36. Lepas 5 tahun kita jumpa Baisab umur berapa? Sudah sekali cakap 36. Satu kali cakap. Kita mau cakap dua kali, sudah satu kali cakap 36. Tanya bila pun 36. Kita tak mau cakap macam-macam, satu kali cakap. Sehingga akidah dan manhaj salaf ini diriwayatkan oleh para ulama dari pelbagai disiplin ilmu secara mutawatir. Walaupun ulama itu mereka berbeza zaman, tetapi kerana mereka sama pada manhaj, akan sama, mutawatir. Lafaz dia mutawatir, sama, tak diubah. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Baghawi, itulah disebut oleh Zamakhsyari, itulah disebut oleh Imam Fakhr Razi, itulah disebut oleh Imam Asy-Sya'bi, Hasanul Basri, para tabi'in besar-besar. Kita kata min kibaril ulama, daripada ulama besar-besar kita sebut, sampailah sigharul ulama, ulama-ulama yang kecil-kecil ni, semua mereka mutawatir. Akidah ni mutawatir. Apa dia? Tidak ada perubahan. Tak ada perubahan. Perbahasan akidah ada forok. Forok ni maksud dia bahas dalam-dalam lagi. Tapi akidah itu adalah mutawatir. Kerana itu kita akan tengok Lahiqatul Iman. Sama akidah Ahlus Salaf. Tanyalah pada Imam Barbahari, tanyalah kepada Imam Ahmad, naik pada Imam Ahmad, tanyalah ulama-ulama dalam mazhab Imam Ahmad, tanyalah kepada imam-imam besar-besar, jago-jago besar-besar dalam mazhab Abu Hanifah, seperti kita tanya Ibnu Aiz Al-Hanafi, tanya dalam mazhab Abu Hanifah, kita tanya kepada Hasan Syaibani, mereka akan bagi jawapan dalam akidah sama. Lahirlah akidah At-Tahawiyah mewakili mazhab Abu Hanifah. Lahirlah akidah At-Tahawiyah mewakili mazhab Abu Hanifah. Penulis dia mazhab Abu Hanifah, Imam At-Tahawi, tapi akidah dia Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Di akhir zaman ni siapa cakap Quran dan Sunnah? Khawarij. Pomnya pelik. Ni bukan kata pelik betul. Penulisan dan pembukuan masalah akidah dan manhaj salaf berseiring bersamaan dengan penulisan dan pembukuan sunnah Rasulullah. Macam mana para ulama jaga disiplin hadis, demikian mereka menjaga cara mereka menulis, metod penulisan kepada akidah. Bahkan lebih teliti. Tak ada sumber, tak boleh cakap. Diperhati, bahkan kita dah belajar kan, berlaku perselisihan di antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah lebih ketat lagi dalam akidah. Dia tak mau hadis ahad, dia mau mutawatir sahaja. Sebahagian ulama Ahlus Sunnah bila tengok pendekatan yang Mu'tazilah pakai, sebahagiannya macam bersetuju. Kenapa? Kerana cara dia itu menghalang kerosakan akidah. Dia tak mau mutawatir, dia tak mau yang ahad. Walaupun hadis itu hadis sahih, tapi kerana perawi dia kurang, daripada 10 orang ke 20 orang ke kurang, dia tak mau. Dia mau dalam akidah hadis-hadis mesti mutawatir. Tapi ulama Ahlus Sunnah akhirnya sepakat hadis ahad dipakai dengan syarat dia sahih. Itulah mereka jaga, ikhwan. Baik. Pentingnya akidah salaf ini di antara akidah-akidahnya lain. Kenapa kita mesti belajar akidah Ahlus Sunnah? Kenapa penting akidah salafus salih ini? Satu, bahawa akidah salaf ini, bahawa dengan akidah salaf ini seorang Muslim akan mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Adapun akidah yang lain, kerana masdar dia, masdar maksudnya rujukan dia, sumber dia, pegangan dia hawa nafsu, maka mereka akan mempermainkan dalil, sedang dalil dan tafsirnya mengikut hawa nafsu. Ikhwan, kalau pergi taman mana pun, kita sembang dengan orang, akhirnya sembang bak rumah ke, bak kereta ke, bak bisnes ke, akhirnya kita duk sebut, dia kata bini saya pandai masak, bini saya pandai kembang rumah, bini saya pandai menega, bini saya paling comel. Orang lemah perut, hang bini hang saja ke? Itu tanda laki apa? Itu tanda laki apa? Ha? Itu tanda laki misali lah. Kan? Walaupun nampak macam bengong sikit, tapi misali lah juga. Maksud dia apa? Laki yang mengagungkan isteri dia. So kalau awak ada isteri, awak tak agung isteri awak, awak pergi agung perempuan lain, itu maksud dia apa? Inilah laki yang sangkuriang ni lah. Kita orang Islam, kita kena agungkan Quran dan sunnah Nabi. Tiba-tiba kita bercakap akidah, tak agungkan Quran. Kita bercakap urusan dalam hidup, tak agungkan hadis Nabi. Itu bermakna tak benar. Mesti mengagungkan Quran, sumber Ahlussunnah. Lepas tu kena tanya, saya bercakap ini ayatnya, ini hadisnya, ini tafsirannya, ini sokongan dia. Lepas itu simbol Ahlussunnah syiar, wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, siapa mengagungkan syiar Allah daripada hati-hati yang bertakwa. Sahabat zaman Nabi, zaman sahabat, semua benda sahabat nak buat, nak tengok Nabi, nak tengok Nabi, nak tengok Nabi. Kita nak kata apa pada sahabat? Nak kata taksub ke? Apa sahabat ni? Sikit-sikit Nabi, sikit-sikit Nabi. Itulah tanda pengagungan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita masa ayat ni turun, kita tak boleh rasa apa yang sahabat rasa. Bila ayat ni turun, muka mereka semua tunduk ke tanah. Betapa besarnya utusan Allah Ta'ala ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita nak rujuk pada Nabi ni, dunia tak suka dengan kita. Kita dah belajar dah kan baru ni, apa makna Nabi, apa makna Rasul, apa makna Nabi. Nabi orang yang paling mulia. Pasal itu Allah bagi wahyu pada dia. Bila Tuhan bagi wahyu pada satu insan, bermakna tak ada orang lebih mulia, lebih jujur, lebih adil daripada orang itu. Tidak ada. Kalau ada, Tuhan akan ambil orang yang kedua itu. Dengan Allah ambil Nabi Muhammad, selain daripada Nabi Muhammad di akhir zaman, tidak lebih baik daripada Nabi Muhammad. Dengan Allah lantik Nabi Muhammad menjadi Nabi akhir zaman, tidak ada orang lebih jujur daripada Nabi Muhammad, lebih sahih, lebih saleh, lebih warak, lebih alim tentang agama ni, malaikat Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita nak rujuk dengan Nabi ni, orang tak suka dengan kita. Sedangkan kita disuruh mengagungkan Nabi. Mungkin orang hari ini dia ada pandangan lain, cara mengagungkan Nabi bukan dengan merujuk pada Nabi, tetapi mengagungkan benda-benda lain, mengagungkan kasut Nabi, jubah Nabi, serban Nabi. Kita tak faham pengagungan macam tu. Kita faham pengagungan itu, kita mengagungkan kata-kata Nabi, ajaran Nabi, suruh Nabi, larangan Nabi. Bila Nabi tak berkenan dengan satu benda, 100 orang berkenan, 1000 orang berkenan, kita mengagungkan. Kita kata tak, Nabi tak berkenan, Nabi tak berkenan, Nabi tak berkenan. Kadang-kadang benda Nabi tak berkenan tu bukan haram sangat, makruh saja. Seperti mana potong rambut, qazak, potong rambut kan, atas buh nambah bagi tebal sikit, tepi buat nipis lagu tu, qazak ataupun krekko. Bukan haram pun, tapi Nabi tak suka. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar dalam hadis Muslim, Nabi mencegah. Tapi cegahan tu para ulama sepakat,
Para ulama menerima cegahan tu makruh. Tapi Nabi tak suka. Nabi tak mau. Pelik perangai tu tak senonoh potong rambut macam tu. Nak potong biar sekata. Nak potong rambut ni adalah anugerah Tuhan, potong bagi elok-elok, simpan bagi elok-elok. Bila buat umrah ke, bila buat ni ke, tahlul bagi orang lelaki-lelaki, bagi botak. Pahala besar didoakan oleh Nabi. Tapi kerana sifat kita mengagungkan Nabi, kita tak benar kalau anak-anak kita duk buat rambut lagu tu potong tepi, lepas tu simpan macam ekor belangkas pitang belakang. Orang kata cantik, kita kata kepala otak hang cantik. Ni nama dia qazak. Macam rambut pekan kan Mbak Mi. Lepas tu ketegak lo nak mampuih pekan tu. Sampai anak dia, mak dia masuk dalam batu. Kita tak mau. Pasal apa kita tak mau? Kita mengagungkan Rasulullah. Kita mengangkat perkataan dia. Kita mengangkat kesukaan dia. Ini nama dia al-wala, al-bara. Wala, loyalitas kita, kesetiaan, kecintaan kita kepada apa yang dicintai oleh Nabi. Bukan saja Nabi itu kita cinta, benda yang dia cinta pun kita cinta. Bukan sahaja mungkar tu kita tak suka, kita juga tak suka mungkar kerana pada diri Nabi dia juga membenci mungkar. Pasal itu simbol syiar kepada akidah Ahlussunnah, dia akan mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Akidah dia akan rujuk pada Quran dan hadis. Tak ada, dia tak mau jadikan itu sebagai akidah. Itulah Ahlussunnah. Bukan mimpi. Pasal itu walaupun Imam Ibn Qayyim ni hebat orangnya, tetapi kitab dia Ar-Ruh dikritik oleh para ulama. Ada bahagian besar dalam kitab dia Ar-Ruh tak ada dalil. Mimpi orang soleh. Para ulama kritik. Pasal apa? Pasal itu sifat Ahlussunnah. Kita mencintai orang, tetapi kebenaran itu lebih kita cintai daripada orang yang membawa kebenaran. Kita mempertahankan orang yang bawa kebenaran, tetapi kebenaran itu lebih kita pertahankan daripada si pembawanya. Itu sifat Ahlussunnah. Baik. Adapun akidahnya lain, sifat dia hawa nafsu, ikhwan. Sifat dia hawa nafsu. Yang kedua, bahawa dengan akidah salaf ini kita akan mengikat seorang Muslim dengan generasi yang pertama, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka itu adalah sebaik-baik manusia dalam umat. Kita tengok sifat akidah Ahlussunnah. Dia ikat kita dengan generasi awal yang mereka tu sebaik-baik manusia. Sifat akidah yang bukan akidah salaf, dia tak, ikhwan. Dia ikat kita dengan orang mati, dia ikat kita dengan mayat, dia ikat kita dengan kubur, dia ikat kita dengan Tok Wali. Tak bolehlah begitu. Atau cuba tengok sifat akidah tu, lepas tu baru belajar. Tengok sifat dulu. Atau tengok rumah flat, atau tengok apartmen, atau tengok apartmen yang panggil suite-suite ni. Apa tu fikir nak beli yang mana. Tengok. Apartmen tak tengok lagi, kondo tak tengok lagi, rumah suite-suite ni tak tengok lagi. Saya kok mana pun apa jadi, saya nak beli flat juga 3 bilik. Saya tak apa suka apartmen. Hampir saya tengok ke apartmen mangkuk oi. Hantaukan nilai apartmen dengan flat tu apa beza. Tengok dulu sebelum belajar akidah ni. Tengok dulu. Apa nama kita kata kita kata wilayah lakaran kepada akidah salaf macam mana? Dia mengikat diri kita dengan orang dulu. Siapa dia? Yang Quran memuji mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang ketiga, bahawa dengan akidah salaf ini kaum muslimin dan da'inya akan bersatu sehingga dapat mencapai kemuliaan serta menjadi sebaik-baik umat. Hal ini kerana akidah salaf ini berdasarkan Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat. Adapun akidah selain akidah salaf, maka dengannya tidak akan tercapai persatuan, bahkan akan terjadi adalah perpecahan dan kehancuran. Masing-masing bakat nak mimpi. Betul bayang, saya tak suka orang tidur dalam kuliah saya. Bayang saya sajalah kata kan. Bukan betul pun saja kata. Saya tak suka. Saya duk cakap lama dah orang tak dengar, duk tidur juga. Satu hari saya main kuliah,
Saya kata apa? Saya kata semalam saya mimpi. Saya bayang kita ni bayang ni hadis Quran sunnah kita tak agung-agungkan. Para sahabat pun kita tak ikut. Kita belajar akidah. Semalam saya mimpi. Saya berjalan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan dengan kadang biasa ni. Saya berjalan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami berjalan sampai ke satu kubur. Maka sampai situ ada tanah lapang, kami sembahyang 2 rakaat. Lepas tu kubur tu, daripada kubur tu berasap. Keluarlah satu mayat yang dipukul. Malaikat duk pukul. Saya terkejut. Saya nak lari. Syekh Abdul Qadir kata jangan lari. Syekh Abdul Qadir kata hantar tak? Pasal apa kawan tu dipukul? Itu yang pukul dia tu malaikat. Pasal apa malaikat pukul dia? Inilah contoh orang yang suka tidur dalam pengajian para ulama. Saya terjaga. Saya terjaga. I wake up from my dream. Antum bayang, hak nombor 1 tadi antum, saya tak tanam pada antum Quran dengan sunnah, saya tak tanam. Yang nombor 2 pun saya tak tanam. Saya pun main kuliah, buat muka macam muka orang takut sikit. Saya kata sahabat, saya bukan tak suka antum tidur, tapi semalam saya mimpi sebahagian daripada azab kubur kerana tidur dalam kuliah para ulama. Antum tak tahu ni semua ni, bahawa akidah tak boleh ada mimpi, kena Quran, kena hadis, kena para sahabat. Antum dengar saya cakap lagu tu, apa akan jadi kat antum? Berani tidur? Sebahagian daripada siksa kubur ada kepada orang yang tidur dalam majlis para ulama. Kerana mungkin saya mimpi, tapi katalah saya mimpi sungguh. Katalah saya mimpi sungguh. Nabi kata apa dia? Nabi kata syaitan tak boleh menyerupa muka aku. Lain daripada muka Nabi, syaitan boleh menyerupa muka siapa-siapa pun. Dan kalau betul saya mimpi, adakah mimpi saya itu terus menjadi dalil bahawa dalam Islam tak boleh tidur dalam kuliah? Siapa tidur ada satu siksa yang Tuhan sediakan. Mimpikah akan bagi siksa, ataupun Tuhankah akan cerita pasal siksa kepada Nabi dia, dan Nabi akan sampai kepada umat dia? Sistem itu kena difaham dengan betul. Nanti orang lain pula mimpi Pak Hamid, tengok saya bawa barang orang tak jual, orang tak beli, mimpi pula. Sebahagian daripada murid masuk ke neraka kerana tak beli produk guru dia. Berapa banyak siksa kubur ni ya? Ya, Nabi dengar 2 je kan. Satu masalah kencing, satu masalah namimah. Nabi pun tak tahu dalam hadis Nabi baca apa. Nah, 2 saja sebab dia Pakcik Bari, betul? Ada sebab tidur? Tak ada. Walaupun kita declare kita umat, tetapi cakap kita tu dah melangkah kita sebagai rasul. Dan ini satu benda mungkar yang tidak boleh diterima. Hanya orang belajar akidah sunnah saja boleh menentang kegilaan dan penyelewengan macam ni dalam akidah. Kalau dia tak belajar akidah salah, dia tak boleh tentang, dan dia tak tahu nak tentang macam mana. Kenapa? Kerana akidah Ahlussunnah sentiasa bagi tahu pada kita pengagungan kita kepada Quran dan sabda Nabi yang sahih. Dan kena balik setiap ayat Quran dipahami menurut cara sahabat mendapat faham daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "La yasluha akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwaluha." Ini bukan hadis, ini perkataan Imam Malik bin Anas. Kata Imam Malik, generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat memperbaiki umat, melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama. Imam Malik kata nun mati bertemu ya. Nun bertemu dengan ya. Ya tu ya mudhara'ah. Tunjuk apa dia? Sekali-kali yusliha, sekali-kali usaha mengislahkan, usaha mengelokkan akhir hazihil ummah, umatnya last ni, umatnya akhir ni tidak akan berjaya. Sekali-kali usaha mengislahkan umat ini tak akan berjaya. Perkataan lan menunjukkan sekali-kali. Yuslih bermakna islah.
usaha untuk mengislahkan akhir hazihil ummah, umatnya akhir ni, ini Imam Malik cakap zaman dia, tak akan berjaya illa, melainkan kalau nak berjaya, ma aslaha awwaluha, melainkan usaha yang telah dipakai mengislahkan umat awal. Umat awal di sini siapa dia? Para sahabat. Gunalah apa yang Nabi gunakan untuk tarbiyah para sahabat, untuk tarbiyah kita, barulah kebaikan umat ini akan wujud. Macam mana Nabi ajak akidah kepada para sahabat. Yang keempat, akidah salaf ini jelas, mudah dan jauh daripada takwil dan ta'til dan tashbih. Oleh kerana itu, dengan kemudahan ini setiap Muslim akan mengagungkan Allah Ta'ala dan akan merasa tenang dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Akidah Ahlussunnah dia sangat wadah, sangat terang, dan dia sahal, dia sangat mudah. Ini disebut oleh Ibnu Katsir ketika dia mengupah ayat 35 daripada surah Al-Ma'idah. Ada perkataan Ibnu Katsir. Akidah Ahlussunnah dia mesti senang, dia tak boleh susah. Pasal apa ya kawan? Dia benda yang very fundamental. Betul? Asas. Mana boleh susah? Ikhwan, dalam hidup ni benda paling penting beriman. Tiba-tiba beriman susah. Macam mana nak beriman? Tak boleh. Tak boleh. Budak-budak kita ni bukan bodoh, cerdik. Tapi pasal cikgu letak dia punya markah tu terlampau tinggi, budak tak boleh capai. Bukan masalah budak, masalah sekolah. Bukan masalah sekolah, masalah pendidikan. Bukan masalah pendidikan, masalah menteri yang jaga pendidikan. Bukan masalah menteri, masalah parti yang angkat menteri ni. Sahabat mai ke depan sikit boleh sahabat? Sahabat yang depan ni mai ke depan sikit boleh tak? Jadi kawan-kawan kita boleh masuk. Ada kosong. Ada kosong Pak Jenjang depan. Kerana itu ikhwatul iman, a'azzakumullah, pasal itu akidah Ahlussunnah mesti senang belajar. Mesti senang belajar. Dia tak boleh susah. Mana boleh benda penting susah? Tak boleh tuan. Tak boleh susah. Benda tu kena senang. Dan akidah Ahlussunnah ni apa dah kita belajar, kita tenang ikhwan. Yang kelima, akidah salaf ini adalah akidah yang selamat. Kerana salafus salih lebih selamat, lebih tahu, lebih bijaksana. Mereka dipanggil aslam, a'lam, ahkam. Kita belajar akidah Ahlussunnah, di situ ada aslam, keselamatan. Di situ ada a'lam. Kita belajar daripada orang yang mengetahui. Kenapa? Mereka belajar dengan Nabi. Dan ahkam, mereka ini orang yang bijaksana. Dengan akidah salaf ini akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Oleh kerana itu, berpegang kepada akidah salaf ini hukumnya adalah wajib. Mesti kawan. Jangan belajar benda lain. Nanti antum belajar kerangka saja. Apa kita belajar poin-poin perbandingan akidah antara akidah salafus salih dan bukan salafus salih. Akidah Ahlussunnah, kerangka akidah Ahlussunnah, kerangka akidah Syiah. Kerangka akidah Ahlussunnah, kerangka akidah Jahmiyah. Kerangka akidah Ahlussunnah, kerangka akidah Mu'tazilah. Belajar kerangka dia saja. Tang mana dia nak rujuk. Antum tengok tang situ saja, antum akan nampak pokok mana lebih kukuh, ranting mana lebih kuat, dan yang mana lebih masuk dengan menjadikan diri kita ni sebagai orang Islam, kepada Allah, kembali pada Allah, kembali pada Rasul, kembali pada Allah. Yang Quran kata apa dia? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Yang mana yang ruddu ila Allah wa Rasul. Yang mana yang suka buat rojokkan kembali pada Allah dan Rasul. Antum tengok dia punya kerangka saja, antum akan nampak. Yang mana ada hawa nafsu, yang mana langsung hawa nafsu tak boleh masuk. Akidah Ahlussunnah, akidah salafus salih. Itu 5 perkara dia abang, kenapa kita perlu tahu. Nanti ikhwan, yang 5 ni kita ingat lah, kita ingat. Kita pergi dengar mana-mana orang cakap pasal akidah, kita tengok ada tak dia mengagungkan Allah? Ada tak dia mengangkat perkataan Rasulullah? Hadis palsu kalau kita baca hadis palsu,
Itu masuk bab apa ikhwan? Bab mengagungkan Nabi ke? Bab sayang Nabi ke? Itu masuk bab larangan. Bab larangan. Bila kita tengok dia kait hadis palsu dengan akidah, ya Allah, kita kata tak berhati-hatinya manusia. Sampai manusia belajar akidah sampai dia tak tahu yang mana yang Nabi sebut, yang mana yang Nabi tak sebut, sampai dia tak tahu. Sangat menakutkan ikhwan. Baik. Ni kita masuk bab yang ke berapa? Pak Long? Bab yang ke-6. Ni dia panggil apa? Tulisan apa? Roman, Bab yang ke-6. Syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru kita nak masuk syarah akidah. 115 muka surat. Itu hanya muqaddimah kepada metod akidah Ahlus Sunnah. Cik Bari. Maka saya katakan ikhwan, malam ni kita baru nak baca akidah Ahlus Sunnah. Sebelum ni kita pun duk belajar akidah juga Pak Cik Bari. Kenapa kita tak jumpa 115 muka surat ni? Ataupun memang dalam akidah Ahlus Sunnah benda ni baru ditulis ke? Ataupun benda ni duk ada lama? Ustaz yang mengajar tu yang tak tahu. So many things you must think. Betul? Kena fikir saya ikhwan. Tak selesai kadang-kadang. Bukan kata orang yang dengar, orang yang menyampai tak selesai. Apa yang nak disampaikan? Macam mana nak jawab? Kan baru ni kuliah Al-Fadhil Ustaz Abdullah kan? Ustaz Abdullah pun dah masuk kelab dah. Kelab blacklist. Welcome Ustaz Abdullah, welcome. Anak murid dia seorang kena tak aci kan? Dia kena baru nalah kudum bom. Apa saya nak abang? Apa saya nak kata? Kuliah dia baru ni, dia kata apa? Tak apa, baca dulu. Muka surat 19. Baik, syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal, ini baru nak masuk syarah, beri satu penjelasan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhwan, perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dah belajar lah daripada bab awal yang awal. Berjalan di atas prinsip-prinsip yang kukuh dan jelas dalam keyakinan, dalam amalan, dalam perilaku. Prinsip-prinsip ini diambil daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik mutawatir maupun ahad, serta dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dia bagi sikit kesimpulan pada kita apa yang kita dah belajar. Jalan yang dipakai dalam akidah Ahlus Sunnah, prinsip yang dia pakai sangat jelas. Keyakinan dia, amalan dia, perilaku dia, semuanya dia tak boleh bertentangan total dengan Quran dan Sunnah. Tak boleh ikhwan. Haram ada pertemuan akidah dengan nas Quran dan hadis yang sahih. Hukum dia haram. Siapa-siapa berpegang dengan satu pegangan, satu keyakinan yang bertentangan terus dengan nas Quran, dengan nas hadis yang sahih, ketahuilah itulah akidah yang batil, yang mungkar, yang jahat. Tak boleh bertentangan akidah, tak boleh langsung. Akidah Ahlus Sunnah di dalamnya ada dasar-dasar dalil yang mutawatir maupun ahad, merujuk kepada hadis. Serta akidah Ahlus Sunnah di dalamnya ada kepahaman salaful ummah, para sahabat. Di kalangan para sahabat ada para tabi'in, ada para tabi'ut tabi'in, dan akidah Ahlus Sunnah akan follow mereka dengan satu jalan yang cukup baik. Prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap dan tak boleh seorang pun mengada-ngadakan suatu berkenaan dengannya dan menyangka bahawa hal itu termasuk agama tanpa ilmu. Siapa pun tak boleh masuk pandangan luar dalam akidah. Sebab akidah kita berjalan di atas dia punya real dia. Nak cakap akidah Ahlus Sunnah, mana ayat Quran. Nak cakap akidah Ahlus Sunnah, mana ada hadis yang sahih, mutawatir ataupun ahad.
Nak cakap akidah Ahlussunnah, mana dia kepahaman sahabat demikian, mana dia perkataan para tabi'in dan perkataan para atba'ut tabi'in. Itu real yang kita pakai. Kalau siapa-siapa bercakap akidah Ahlussunnah dia tak ikut real tu, dia kereta api yang keluar jalan. Dia mesti gerabak tu akan keluar daripada kebenaran. Tak boleh siapa-siapa pi tambah-tambah, tak boleh. Akan dapat dikenali, dibau, dikenal. Kerana itulah Ahlussunnah berpegang teguh dengan prinsip ini, menjauhi lafaz-lafaz yang tidak menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan dan berkomitmen dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Ahlussunnah, bila kita belajar akidah Ahlussunnah, kita tak buat main lafaz-lafaz tak tentu hala ni buat main. Lafaz-lafaz yang tak tentu hala. Ikhwan, dalam ilmu akidah ni ikhwan, dia ilmu akidah ni ikhwan, saya ingat lagi masa duk belajar kitab akidah, syarah akidah Nasafiyah, Ustaz lah belajar akidah tu. Satu benda ada dalam pelajaran akidah apa dia ikhwan, iaitu nafi. Dia mesti nafi. Kita kena tolak. Dia lain macam kita duk belajar bab semayang kan. Kita kata tak apa, macam mana pun tak apa kita kata, tapi yang ni lebih baik. Nak semayang usali ke tak usali ke, tak apa hamnya pasal. Tapi yang bagus sekali tak usali. Boleh tak cakap lagu tu? Semua nak pelepas diri dah punya cakap tu. Tapi kita cakap tak macam tu kadang-kadang. Tak apa, sahabat ente nak usali pun ente usali, ente ambil uduk nak kata nawaitu rafa'al hadasil asghar pun ente boleh kata, itu hak ente. Tapi hadis sahih tak ada. Hadis sahih tak ada. Tapi dia dengar, oh dia kata maknanya taklah salah teruk sangat. Taklah salah teruk sangat. Bolehlah. Tapi yang baik tak usah buat. Kalau ente buat, baik tapi tak baik. Bukan tak baik. Baik tapi tak terbaik. Yang ente buat tu bagus. Tapi tidak terbagus. Terbagus ni yang mana? Tak usah buat. Biasa tak kita cakap lagu tu dalam hal-hal biasa. Tapi dalam akidah tak boleh. Sahabat, tangkai tak pakai tu pun bagus juga. Tapi tak pakai lagi bagus. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh, salah. Pasal dia kena nafi. Pasal apa? Kita belajar daripada syahadah. La ilaha illallah. Kenapa kalimah lam alif duduk depan? Nafi li jinsi. Dia kena tolak total semua jenis penghambaan, peribadahan, semua jenis benda yang diletak pada sifat Tuhan dan dibawa pada peribadahan macam Tuhan. La, kena tolak. Barulah ada illa Allah. Kenapa kaedah ni wujud dalam syahadah? Pasal ambil daripada ayat Quran. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Abang Amin duk baca selalu ayat tu kan? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Sesiapa yang menolak taghut, barulah dia beriman kepada Allah. Jadi bila datang akidah Ahlussunnah, dia dhaddun, dia berlawanan. As-sahih dhaddun batil. Sahih dia lawan dengan batil. Bila antum sebut gemuk, antum kena sebut kurus. Antum sebut putih, kena sebut macam tu. Putih, lawan dia, saya tak beranilah nak sebut. Mana boleh orang tak cam. Lepas tu kena bagi pengecaman. Macam dia kata kat kita di sini, apa dia? Dia kata kat kita, lafaz-lafaz yang tak ada. Dia kena kembali pada lafaz-lafaz yang syar'i. Dalam akidah lafaz apa Nabi pakai? Ainallah fi sama' itu lafaz Nabi. Lafaz yang tidak syar'i, ainallah mawjud fi kulli makan, tak syar'i. Kena sebut dalam akidah tu, kena sebut ikhwan. Hak inilah perkara yang paling susah bila kita belajar akidah sampai kepada limit dia yang ni, al-wala wal bara. Sekadar nak ajak orang reti-reti biasa, tapi nak ajak orang pegang ikhwan, limit tu yang apa lafaz yang syar'i? Ainallah. Sampai Imam Ibn Khuzaimah, nanti dalam kitab kita ada. Dia kata daripada hadis Muslim itu, hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu, dia kata menjadi dalil dua perkara. Apa dia?
Kata Imam Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah yang ada sahih Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah ni bukan penghulu kampung saya. Dia ada sahih Ibn Khuzaimah. Baru ni kan kita baca hadis yang disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Jumhur ulama tak menerima hadis itu, tapi Abi Daud menerima. Ibn Khuzaimah kata sahih. Lepas tu At-Tabari menerima. Lepas tu siapa lagi? Al-Muzanni yang mewakili mazhab Asy-Syafi'i juga menerima hadis tu. Seorang lagi siapa dia? Tiga orang. Ini Abu Sur menerima hadis itu. Jumhur menolak hadis itu. Jumhur kata hadis ni hadis yang tak ada dah. Betul Pak Long? Pak Long ingat lagi Pak Long? Hadis Ummul Waraqah. Hadis Ummul Waraqah berkenaan dengan perempuan boleh jadi imam. Imam Syafi'i tak menerima hadis itu. Ulama-ulama lain tak terima. Al-Muzanni ni mengaji. Muhammad Ismail Al-Muzanni mengaji dengan Imam Syafi'i lutut ke lutut. An-Nawawi tak jumpa Syafi'i. Nawawi tahun 600 dia meninggal. Syafi'i 204 dia meninggal. Mana jumpa? Beza 400 tahun. Tapi Al-Muzanni lutut ke lutut, mata ke mata, face to face. Syafi'i kata perempuan dalam apa keadaan sekalipun tak boleh jadi imam. Apa keadaan sekalipun tak boleh jadi imam. Al-Muzanni kata boleh. Alamak. Perempuan muslimat memang mengaji kat dis ni jahanam. Al-Muzanni kata perempuan dalam keadaan tertentu boleh jadi imam. Dia bawa hadis Ummul Waraqah. Ummul Waraqah ni satu perempuan Ansar. Ummul Waraqah binti Naufal. Dia ni masa Nabi nak turun perang Badar, dia minta nak ikut. Nabi kata tak salah. Nabi selalu pergi ziarah Ummul Waraqah. Dia ada satu orang tua yang Nabi bagi kat dia untuk azan rumah dia. Dia ada dua, kita kata apa, orang gaji dia, satu budak lelaki, satu budak perempuan. Sampai satu masa dia tidur, dua-dua orang gaji dia ni menjerak leher dia sampai mati. Dia berlari. Dia mati zaman Umar Al-Khattab. Bila dia berlari, Sayyidina Umar dapat tahu. Sayyidina Umar kata hampa piligan depa ni sampai dapat. Dengan maunya Tuhan dapat apa Sayyidina Umar buat. Dia bercara depa ni, dia pasti depa ni bersalah. Itulah orang pertama disalib oleh Umar di bumi Madinah. Bukan macam salib Kristian tu. Salib yang ada dalam hukum membunuh. Dia kata Umar pergi pukul tangan dia macam tu. Tidak, bukan begitu. Dia menjumpa Nabi, dia tua, dia ada orang tua laki-laki, ada anak-anak nak sembahyang. Apa kata dia? Dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an tu'amma dariha li ahli dariha. Dia kata Nabi perintah aku jadi imam dalam rumah aku. Sedangkan di rumah dia ada orang tua laki-laki dan ada laki-laki yang muda. Nabi suruh dia jadi imam. Menyebabkan Al-Muzanni kata dalam suasana macam ni boleh jadi imam. Bukan imam sembahyang ni. Sekejap lagi jemput muslimat main jadi imam. Tak sembahyang kita, pakai sujud sahwi belakang sekejap lagi. Jumhur ulama semua berpendapat. Bukan kata imam masjid, imam khutbah jemaah, tidak. Dalam rumah kita yang ada anak kecil, ada keuzuran pada orang tua-tua, tapi salat jemaah nak didirikan juga. Ibn Khuzaimah mensahihkan hadis itu. Abi Daud menyokong Ibn Khuzaimah. Al-Muzanni yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, dia kata boleh. At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari yang menulis tafsir At-Tabari, Sayyidut Tafasir, kitab tafsir yang paling tua dalam dunia tafsir ni, dia kata boleh. Abu Sur kata boleh. An-Nawawi kata aku pelik dengan pokok ni, macam mana dia kata boleh. Sana'ani ketika memberi syarahan kepada Bulughul Maram dalam Subulus Salam, Sana'ani kata wa fi hadzal hadis dalil, daripada hadis ni, hadis Ummul Waraqah, dalil wanita boleh jadi imam dalam keadaan macam ni saja. Kita tak pernah dengar. Itunya Aminah Wadud tu. Masalah Aminah Wadud tu dia mengkang. Dia pergi jadi imam Jumaat, bukan dalam rumah dia. Tu sahabat kata kat saya, Ustaz,
Saya bukan betul lah hadis tu sahih, tapi saya tak gamak duduk belakang bini Ustaz. Saya tak gamak. Tak apa, tapi dalam hal itu, dalam kes Ummul Waraqah itu, bapak dia tua, orang tua, ni budak lagi, Jumaah nak buat juga, daripada sembahyang seorang-seorang Nabi kita jadi imam. Tapi dalam Nabi sebut fi ahli darihi, dalam rumah dia saja, tak boleh keluar daripada rumah, perempuan tak boleh jadi imam. Hadis ini lebih sahih daripada hadis Ka'ab. Ka'ab mai cerita kat Nabi dalam bulan Ramadan, dia kata, ya Rasulullah, malam keluarga aku, hak perempuan ni, dia bergerak aku. Dia berkata kat aku, jadilah imam. Aku pun jadi imam sembahyang dengan dia. Semalam aku buat kebaikan yang besar. Ka'ab ceritalah. Jumhur ulama nak ambil hadis ni, nak tolak hadis Ummul Waraqah. Nak ambil hadis Ka'ab ni, nak tolak hadis Ummul Waraqah. Kata apa? Aku buat kebaikan yang besar semalam, aku jadi imam kepada keluarga aku, hak muslimat ni. Bagus dah aku ya Rasulullah. Nabi sengak, Nabi tak kata apa. Nabi buat tak. Apa kata Ka'ab? Biasanya Nabi kalau sengak setuju lah tu. Ka'ab kata, kalau sengak Nabi setuju lah tu. Para ulama hadis hanya mengangkat hadis ni pada martabat hasan. Tapi hadis Ummul Waraqah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ada dalam Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ini kita kata ikhwatul iman, lafaz-lafaz yang ada dalam Ahlus Sunnah tak diubah. Tidak diubah. Kemudian para ulama akan memberi penjelasan macam mana nak faham kaedah-kaedah lafaz yang ada. Terutama dalam hal akidah. Faham elok hadis tu dalam keadaan tertentu saja. Satgi balik sembahyang tahajud, anda kan nak mamak tu kata apa? Kata kat bini kita, malam ni hang jadi imam boleh tak? Itu bukan keadaan tertentu. Yang tu kita riang duk ada lagi. Ni kita pun jadi lembek macam nak pergi rumah dah. Tapi nak sembahyang tahajud, nak baca Fatihah pun melelong dah. Bini kita kata, abang cek jadi imam, nak angguk pun tak boleh dah. Memang nak mampus sangat dah malam tu. Jadilah imam. Jadilah. Akih tu boleh lah. Itu diambil hadis Ummul Waraqah. Baik. Di dalam buku ini penulis ini mensyarah penjelasan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah. Ada penulis sebut secara global, secara global ni apa? Secara umum. Ada juga secara terperinci, baik berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar keimanan maupun cabang-cabangnya, dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Prinsip tersebut akan dijelaskan seperti berikut. Baik, dia kata sebelum dia nak syarah akidah Ahlus Sunnah, maka dia kata satu mukadimah yang kecil ni pada muka surat 119 ni, ini seolah-olah satu kesimpulan daripada 118 muka surat kita belajar. Ini dia punya kesimpulan yang agak pendek. Satu mukhtasar, satu khulasah yang mukhtasar, satu kesimpulan yang ringkas dia buat. Maka muka surat 120 dia kata, baik, benda yang pertama dia nak syarah tentang akidah Ahlus Sunnah ni, yang pertama dia nak syarah apa dia? Agama Islam adalah agama yang hak, yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang ni nak syarah dulu. Sebelum syarah sifat Tuhan ke apa, nak syarah dulu Islam. Tuhan berturun dekat para anbiya, para rasul. Islam adalah agama yang benar. Nak syarah ni dulu. Anda tengok yang mana kita nak syarah dulu? Islam syarah dulu. Islam secara bahasa adalah berserah diri, tunduk ataupun patuh. Islam secara bahasa, secara lughawi, apa makna Islam? Islam bermakna taslim, serah diri. Islam bermakna apa dia? Islam bermakna inqiyad, tunduk. Islam bermakna patuh, taat. Secara bahasa. Adapun menurut syariat, istilah ta'rif Islam ada dua. Secara istilah, ta'rif Islam diberi dalam dua keadaan. Yang pertama,
Apabila Islam disebut sendiri tanpa diiring dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakupi seluruh agama, baik usul maupun fara', berupa seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, perbuatan. Jadi, pengertian ini menunjukkan bahawa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala atas semua yang ditentukan dan ditakdirkan. Kalau perkataan Islam tu kosong, tanpa idafah, tanpa sandaran kepada apa, dia tak datang perkataan amal saleh di belakang, dia tak datang perkataan iman di belakang, dia hanya inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam. Lepas al-Islam tu tak ada dah perkataan apa, maka maksud dia secara menyeluruh Islam itu. Islam secara menyeluruh, dia mewakili semua yang ada dalam Islam. Kesemua itu mesti kita yakin dalam hati, mesti kita sebut keyakinan di mulut, dan mesti kita buat benda itu dengan anggota kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, tunduklah, patuhlah Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku tunduk, patuh kepada Rabb semesta alam. Ini Imam Al-Qurtubi kata apa? Imam Al-Qurtubi kata, dia kata al-iman batinun wal islamu zahirun. Dalam tafsir Qurtubi ketika dia sampai pada ayat ni 131 suratul Baqarah, dia kata daripada ayat ni kita boleh faham iman itu benda yang duk simpan dalam hati, keyakinan apa-apa duk dalam hati, itu nama dia iman. Manakala yang kita duk buat secara zahir ni, itu nama dia Islam. Sebelum kita capai martabat, kita rasa dalam hati apa kita buat, benda mula Allah minta Nabi Ibrahim tunduk dengan zahir dulu. Sebelum ketundukan itu masuk menyerap dalam hati dia. Allah nak semua Nabi dengan sistem macam tu. Nak faham agama, nak rasa manis agama, kita akan belajar pelan-pelan. Tapi sebelum nak dapat manis tu, kita kena buat dulu apa yang Tuhan suruh. Yang tu nama dia Islam. Hak tu kata Imam Qurtubi, yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada Nabi Ibrahim dalam ayat ni. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Tuhan kata pada Ibrahim, serah dirilah kamu pada aku, tunduklah kepada aku. Cerita Nabi Ibrahim ni cerita yang kita tahu, ikhwan, bukan senang. Nak bawa Hajar, nak bawa Ismail pergi tinggal di Mekah, lepas tu dia disuruh balik ke Allahu Akbar. Tak apa boleh buat lagu tu. Kita berhenti lambat pun duk teringat tak boleh makan kat bini lagi. Berapa lama Abang Amir berapa lama tak tengok isteri? Kalau kita long distance lah, pergi Singapura tapi mana 2 hari dah. Dengar cikgu? 2 hari ya cikgu dah? Ada. 2 hari ya cikgu. Boleh sahabat? Ini pergi tinggal, masa tu Zam-Zam pun tak ada apa lagi, kering kontang, wadi ghairi dhi zar'in dalam dalam surah Ibrahim. Mekah itu pada masa tu wadi, satu lembah, ghairi dhi zar'in, tak ada apa, kosong. Dalam tafsir sebut bila Nabi Ibrahim tinggal, Hajar kata sepatah dekat dia, Allahu amaraka bihadha. Kata Ibrahim, Tuhan ke suruh hang buat benda ni? Tuhan ke perintah? Nabi Ibrahim kata, amarani rabbi, Tuhan yang suruh buat. Hajar senyap. Masa Ibrahim buat benda tu, Allah kata dekat Ibrahim, aslim, dengar cakap aku, patuh kat aku, buat. Udah syad ikhwan. Kita boleh teriak tengah malam, pengorbanan para anbiya. Allah kata dekat Nuh, buat kapal. Bukan buat kapal, Allah, saya duduk kampung dulu kan, orang duk buat perahu kan dekat rumah saya. Pak Husin
apa? Duk buat perahu kamu kita apa? Husin Maklah. Pak Husin Maklah kan duk buat kampung, duk buat perahu. Lepas tu nak tolak pergi ke laut. Tak apalah, dekat je, dalam 300 meter je pergi ke laut. Lepas tu pergi Jordan tengok tak mana ada laut. Aqabah dekat dengan Israel. Buat kapal. Kalau tak kata gila lah, nak kata apa ya kawan? Apa ayat ada masa tu lain daripada gila? Allah kata aslim, patuh, serah diri, ikhlas, aku akan uruskan semuanya. Itulah maksud Islam. Itulah maksud Islam secara bahasa, patuh pada Allah. Masa kita patuh tu, jiwa kita bulat pada Tuhan, tak mau ada ragu-ragu, patuh pada Tuhan. Ibrahim jawab, aku patuh kepada Allah. Ibrahim kata, aku patuh kepada Allah, aku patuh pada Allah. Itu dahsyat ikhwatul iman. Imam Ibn Katsir kata apa ikhwan? Imam Ibn Katsir kata ayat ni, iz qala lahu rabbuhu aslim, Allah pul hati Ibrahim jadi ikhlas. Allah tarbiyah hati Ibrahim bergantung diri hanya pada dia. Kata Imam Ibn Katsir, kerana yang inilah sahaja makna Islam yang boleh mencernakan keimanan dalam hati manusia. Kalau yang ni kita tak ada, benih-benih iman dia tak lemah dalam hati. Kerana hubungan Islam dengan iman seperti hubungan kecintaan dalam satu-satu hubungan. Tak boleh. Yang boleh buat kita sayang kat satu orang ni pasal kita sayang. Kita sayang. Kita ada mak kita dah tua, kita nak bela dia kawan. Kerana orang tua Pak Mik nak bela. Pasal sayang. Hatulah sayang tu yang buat kita boleh bertahan dengan dia. Orang lain tak boleh dah. Indonesia lari. Indonesia tu lari pi negeri lain, tak balik Indonesia. Bagus. Tak boleh tahan kerana orang tua ni. Dia main, dia nyanyuk lah ya kawan. Kita baru bagi mandi, baru salin pampers, kita baru bagi makan, sikat rambut, buah bedak-bedak sejuk, semua cantik, elok agak dia. Orang main ziarah dia kata dia tak makan dah seminggu. Dia cakap dengan ayak mata, dia kata seminggu dah. Dia tak panggil nama kita. Dia kata seminggu dah ni. Tak bagi aku makan, mujuklah Hamai. Pergi beli apa-apa. Orang percaya. Dia nak pergi jadi drama berepisod tu, orang percaya. Orang tengok muka kita. Loh, duk mengaji agama, buat kat mak macam ni. Muka kita nak jadi apa ya kawan? Aduh. Kalau tak main kerana kita sayang kat dia mak kita, kita nanti lepas dia kat bus stop. Betul ya kawan. Menantu tak boleh jaga mak mentua pasal kisah macam ni lah kawan. Tapi kita boleh sabar pasal kita duk kenang kebaikan dia bela kita, dia mak kita. Ayat-ayat Quran kata buat baik pada mak, dibalai oleh Tuhan. Hak tu sayang kita tu. Macam mana nak buat kita tak lepas daripada agama ni ikhwan? Sayang ke agama ni. Nak pupuk tu dapat macam mana? Buat. Ikut rentak Tuhan dulu. Dalam kita diikut, Tuhan bagi kita faham. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah kata kau bertakwa pada aku ajak kau reti agama aku. Hidayah. Benda ni kata Imam Ibn Katsir, benda mula Tuhan minta kepada Nabi Ibrahim AS. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ibrahim, serah diri pada aku. Apa Ibrahim jawab? Aslamtu li rabbil alamin. Kerana Ibrahim serah diri, itulah ya kawan. Dia main episod nak bagi kuat sayang Ibrahim kepada agama ni. Dapat anak lagu nak kena sembelih. Sampai dalam surah Az-Zukhruf Allah kata apa? Allah kata last sekali apa jadi pada Ibrahim? Allah kata wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Allah kata last sekali jadi apa pada Ibrahim? Kalimah Islam yang kami awal-awal bagi pada Ibrahim. Kalimah itulah Ibrahim baqiyah. Ibrahim simpan kekal pada keturunan dia. Kerana Ibrahim dah faham dah apa Tuhan mahu, itulah kalimah Ibrahim baqiyah. Ibrahim kekalkan kalimah tu. Kalimah apa ni kalimah ni? Aslim. Kalimah keramat yang Allah kata dekat Nabi Ibrahim, serah diri. Ibrahim ajak keturunan dia aslim kepada Tuhan, serah diri pada Tuhan.
Pasal apa? Inilah wahyu pertama turun kat dia, inilah sifat agama yang benar yang Tuhan bagi kat dia. Ni kita nak tinggal kat anak-anak kita. Sebelum nak belajar benda-benda lain, belajar ni dulu. Islam adalah agama Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala yang maha benar. Tengok. Ada juga para ulama memberi ta'arif Islam. Ada juga para ulama kata Islam itu al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu maksud dia apa? Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Melalui tauhid itu tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini di antara ta'rif Islam yang ulama pakai. Berdasarkan bahasa, Islam maksud apa dia? Ketaatan, kepatuhan, serah diri. Dari segi istilah, Islam bermakna apa dia ikhwan? Islam bermakna kita serah hidup kita ni seluruhnya pada Allah. Bila kumpul dua tu, jadilah ta'arif ni. Ini ta'arif bila disebut Islam secara syarak, secara istilah, ini makna dia. Apa dia? Al-istislam, serah diri pada Allah. Macam mana yang dimaksudkan dengan serah diri? Bitauhid, melalui pintu tauhid. Bukan serah diri macam kita duk faham, aku serah diri pada Allah. Parking kereta di bawah, alam pun tak tekan, aku serah diri pada Allah. Tak, tu nama dia buta perut. Serah diri pada Allah pintu tauhid. Kena masuk dengan pintu tauhid. Apa yang tauhid terangkan makna serah diri? Daripada pintu tauhid, daripada pintu tolak syirik, terima Allah Ta'ala la ilaha illallah tu, daripada situ kita belajar Islam. Kemudian daripada pintu itulah kita beri ketaatan, kita beri kepatuhan. Daripada pintu itulah juga ada bara'ah, pembebasan diri daripada syirik dan semuanya ada hubungan dengan syirik. Orang ke, benda ke, tempat ke, undang-undang tak kira. Semua yang syirik wa ahli dan ada tali temali dengan syirik, kita kena bebas diri. Barulah Islam tu ada dalam diri kita, ikhwan. Ikhwan, hak kita belajar takat ni, cari jalan anak-anak kita hak dah besar, terang kat dia. Cari jalan kena terang kat dia. Pasal Allah kata dalam Quran, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dah pilih, Allah sendiri yang pilih kepada kita satu agama, dan Allah kata jangan kamu mati melainkan dalam agama ni. Jangan ada pada kita sesuatu yang boleh buat kita berpisah dengan Islam. Apa yang boleh buat kita berpisah dengan Islam? Syirik. Pasal itu kita kena bara'ah, bebas diri betul-betul dengan syirik wa ahli. Syirik dan semuanya berhubung dengan dia. Orang pakai tangkai belum tentu dia syirik, tetapi pakai tangkai itu ahli, dia ada hubungan dengan syirik. Orang pakai susuk belum tentu dia syirik, tapi pakai susuk tu ahli kepada syirik, dia ahli. Ikhwan, kadang-kadang kita macam itulah, kan? Kita kata saya tak terlibat dalam benda ni. Tapi AJK, itu yang masalah. Saya betul ni NGO kita punya keputusan. Keputusan mereka apa-apalah. Saya minta maaf lah sahabat. Saya dalam bab ni saya tak terlibat. Kepala otak hang tak terlibat. AJK. Memang AJK yang tu keputusan mesyuarat, tapi peribadi saya tak terlibat. Mana boleh tak terlibat? Hang ahli jawatan kuasa. Tuhan benci syirik, tapi ahli dia ada pada kita tangkai. Tuhan benci pada syirik, ahli dia kita jumpa bomo. Tuhan benci pada syirik, tapi ahli dia ada jampi-jampi serapah. Ahli dia. Yang kata masuk Islam dengan jalan tauhid tu apa dia? Masuk Islam dengan jalan tauhid, bebaskan diri daripada syirik dan ahli dia. Dalam hadis Abi Daud, Abdullah bin Mas'ud balik ke rumah, ada satu perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi tengah bergantung tangkai dekat anak Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tengok tak kata apa, dia setengah. Perempuan Yahudi ni balik keluar daripada rumah dia. Abdullah bin Mas'ud tanya kat bini dia Zainab. Dia kata, apa tu? Dia kata, abang sekarang ni musim bertukar. Musim
angin membawa sakit pada binatang-binatang, maka saya panggil lah dia ni pandai jampi supaya anak-anak kita tak kena hama-hama binatang ni semua. Abdullah bin Mas'ud kata, sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud bebas daripada syirik. Dia tarik tangkai anak dia baling ke tanah. Dia kata, ini bukan daripada Nabi kita. Bebaskan diri. Siapa pun dia akan katakan, ini usaha saja. Yang bagi itu Allah Ta'ala. Panjang ma'arik li sukun dia, Allah Ta'ala. Tapi itu ahli. Bebaskan diri. Baik, itu dengan makna yang pertama. Dengan makna yang kedua, apabila Islam disebut bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan amal-amal lahiriah yang diri dan hartanya terjaga. Dengan perkataan dan amal-amal tersebut, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Sedangkan kata-kata iman berkaitan dengan amal hati. Ikhwan, daripada ta'rif yang pertama lahir ta'rif yang kedua. Daripada Islam disebut dengan satu nama dia saja, Islam. Kita tak gabung apa-apa. Maka Islam adalah agama yang besar. Semua yang ada dalam Islam kita kena terima. Daripada yang ni, dia lahir benda yang kedua. Apa dia? Dia lahir apabila Islam disebut dengan kata-kata iman. Illal lazina amanu wa amilus salihat. Dia sebut iman, dia sebut amal salih. Kita tahu apa di situ. Dia sebut Islam, dia sebut iman. Daripada situ dia kata, makna di situ, bila Islam disebut dengan benda lain, diidhafah pada benda lain, Islam disandar pada iman, di situ dia membawa maknanya khusus. Makna apa? Makna dia, Islam ni dia akan jaga kita. Dan dia memang macam tu, ikhwan. Kita akan rasa penjagaan. Kalau daripada diri kita ni, ikhwan, kita tahu, kita kan, kita tolong jaga anak orang, ni anak kita. Ni anak kita, ni anak orang. Kita duduk tengok, ni anak kita, ni anak orang. Anak kita materi lagu kita, anak orang cerah elok dah. Kalau kita pejam mata saat kita tua, kita agak-agak siapa nak jaga kita? Ni anak kita, ni anak orang. Hati kita, kita jaga, kita nanti rasa siapa nak jaga kita? Dia automatically. Betul tak? Anak kita. Ya. Pasal apa? Pasal ada hubungan. Hubungan ni orang putih panggil apa? Ha? Yang tu. Ada hubungan. Ada hubungan. Satu manusia, dia semayang, dia puasa, dia itu, dia ini. Dia kok mana pun, ikhwan, kok mana pun, dia jahil macam mana pun, dia akan ada sikit rasa Islam tu agama dia, Islam boleh jaga dia. Islam boleh jaga dia. Maka dari ta'rif yang pertama, dia lahir ta'rif yang kedua ni. Walaupun orang tu dia mengucap dua kalimah syahadah, dalam hati perut dia, antum tengok, dia kata baik dia yakin Islam ataupun dia tak yakin. Kerana dia dah ucap dah kalimah Islam, kita nampak pada perbuatan dia duduk buat kerja-kerja Islam, kita mesti bagi satu penjagaan Islam pada dia. Kita tak boleh kata ni hang munafik. Kerana kita kata dia munafik, ada benda kita tak payah bagi pada dia. Tak boleh. Bila satu orang tu dia mengucap dua kalimah syahadah, walaupun hati perut dia tak percaya dengan Islam, Islam akan datang juga pada dia, bagi hak-hak dia. Darah dia tak boleh tumpah, harta benda dia tak boleh ambil, tak boleh tuduh dia begitu, tak boleh. Semua Islam nanti bagi. Pasal apa? Pasal maksud Islam tu dia mahu orang tunduk pada dia. Bila orang tu dah tunduk pada dia, urusan yang kedua, kita kena serah pada Tuhan. Kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin nanti perkataan Umar Al-Khattab, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla as-sarair. Umar kata kami menghukum yang zahir Islam hamba, manakala Allah akan menghukum hati perut hamba. Cukup waktu dia semayang, kita kata sahabat, ente orang Islam. Ya, saya memang saya semayang, tapi saya ada pakai tangkai. Sahabat, ente orang Islam, buang tangkai tu. Kita tak boleh kata, hang semayang tapi hang pakai tangkai. Oh syirik, oh hang kafir. Tak boleh kata. Sebab ta'rif yang pertama melahirkan ta'rif yang kedua. Dia ada kaitan, kawan. Pasal itu kita kena jaga, jangan kafirkan orang. Walaupun dia pembuat dosa besar. Kenapa? Kerana nama Islam itu memelihara dia.
Inilah firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah pada mereka, kamu belum beriman, tapi katalah kamu telah tunduk kerana iman itu belum masuk dalam hati kamu. Maka walaupun mereka tu tak rasa apa lagi, hak Islam kena bagi pada mereka. Hak jiran ke hak apa, jangan kita tak bagi, itu hak kena bagi. Dengan Islam, Allah mengakhiri serta menyempurnakan agamanya yang dianuti umat Nabi-Nabi sebelumnya. Dengan Islam pula, Allah menyempurnakan kenikmatannya dan meredai Islam sebagai agamanya. Agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama diterima Allah. Agama kepercayaan selain Islam tidak diterima Allah. Tidak ada pluralisme agama. Apa tu? Plural ni campur Plural ni bukan jamak Pluralism maksudnya semua agama bersama. Oh, semua agama sama. Tak ada nah. Dia tak ada istilah apa nama al-millatu wahidah, agama ni satu. Tak ada. Kullu millah wahidah, agama ni semua satu. Tauhidul adyan tidak ada. Apa? Satukan semua agama, tidak ada. Tidak ada. Maknanya dia nak abang kata tauhidul adyan, agama ni semua yang satu. Yahudi ke semua suruh buat baik. Ni beberapa orang Islam yang tak tahu apa boleh cakap lagu tu kerana dia tak tahu makna Islam. Firman Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Kita tengok dia kata inna dina indallahil Islam. Seluruh yang ada dalam Islam itu diterima di sisi Allah. Di sini apa ikhwan? Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayat ni, antum tengok dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sendiri dia bagi tahu apa yang dia terima, apa yang dia tak terima dalam ayat ni. Yang dia terima di sisi dia cuma satu, al-Islam, dan dia datang dengan alif lam ma'rifah. Al-Islam, maksudnya Islam yang sudah kamu ketahui itu, yang dengannya aku hantar para nabi, aku bagi kitab. Islam itulah saja aku terima, lain aku tak terima. Indi maksud dia apa? Apa yang ada di sisi dia. Di sisi kita lain bab. Kita nak kata Islam macam-macam tadi kan, katalah Islam liberal ke Islam apa ke, hang katalah dulu ada Islam Hadari. Lah pi mana tak tahu ada Islam tu dulu. Satu masa dulu. Tak boleh nak kata apa masa tu. Jangan nak kata apa. Lah ni lah boleh nak kata sikit. Dulu kan boleh kata apa. Dia mainstream. Dah pemimpin kata lagu tu, rakyat kena kata lagu tu, ulama kena cari dalil support. Kalau tak support jadi masalah kita ni. Kena macam tu. Lah ni lah boleh kata sikit. Tak apalah, itu hak awak. Tapi ayat ni bagi tahu di sisi Allah apa yang ada. Inna dina indallahil Islam. Yang ada di sisi Allah satu Islam. Islam yang sudah hampa hantar, yang dengannya aku hantar para nabi, dengannya aku turun wahyu, dengannya aku bagi kitab, dengannya aku redha, dengannya aku sempurnakan nikmat aku dan aku cukupkan Islam itu, dan dia adalah agama di sisi aku, Islam tu. Lain tak terima dah. Ayat ini ikhwan, dia bagi tahu yang ni Allah Ta'ala terima. Mukhalafah dia lain daripada benda ni, Tuhan tak terima. Jangan cari pasal. Jangan cari pasal dan jangan cuba-cuba nak kata sesuatu itu Islam kalau tak ada sandaran dia. Jangan kata. Pasal tu benda besar dalam Islam ni kita rebut berkeluar dua. Satu, al-aslu fil asya al-ibahah. Lagi satu, al-aslu fil ibadati al-butlan. Daripada Islam agama besar tu kita rebut berkeluar dua benda ni. Kita kata jangan cakap sesuatu tentang Islam apa kita tak tahu. Yang kita maksud tu apa dia? Satu benda besar dalam Islam. Jangan cakap. Apa dia? Al-aslu fil asya al-ibahah. Iaitu semua benda dalam Islam, semua benda urusan apa pun dalam Islam harus boleh buat sampai Islam kata tak boleh buat, baru tak boleh buat. Yang ni duk ada dalam Islam. Yang mana Islam tak kata jangan, yang mana Islam tak kata tak boleh,
Yang mana Islam belum kata tak boleh, siapa pun jangan kata dia tak boleh. Yang Islam kata tak boleh saja, boleh kata tak boleh. Ini satu bahagian besar. Lagi satu bahagian besar kita rebut berkeluar dalam Islam ni, asal-asal ibadah dalam Islam tidak ada sampailah Islam suruh kita beribadah, baru dia ada. Jangan kita pandai-pandai cakap pasal Islam. Al-aslu fil asya, makan, minum, pakai, semuanya boleh dalam Islam. Nak makan apa? Mainlah binatang tu, muka elok ke, muka tak elok ke, semua boleh makan. Sampai Islam kata tak boleh makan, baru tak boleh makan. Jangan kita pandai-pandai pergi kata tak boleh makan kalau kita tak ada dalil. Saya ingat, ingat tak penting. Satgi buh kemian aku pun nanti ingat. Hang punya ingat tak penting. Pasal apa saya kata demikian? Pasal ada ayat Quran, Allah kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan semua isi kepada bumi ni, semuanya Allah kata khalaqalakum, aku bagi jadi untuk hangpa. Yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi, yang mai daripada yang laut, darat ke apa, semua untuk hangpa. Maka jangan siapa kata tak boleh. Sampai Islam kata tak boleh, baru tak boleh. Babi tak boleh, keturunan dia tak boleh. Pasal apa dia tak boleh ni? Pasal ada dalil. Huriman alaikumul mai, semua tu ada dalil. Ibadat tak boleh buat. Al aslu fil ibadati al butlan. Ibadat asal dia butlan, tak ada dia terbatal. Semayang saya tak ada, puasa saya tak ada, haji saya tak ada, sampai ayat turun baru Nabi buat, ayat turun baru Nabi buat, ayat turun Nabi ajar, ayat turun Nabi ajar. Jangan kita pandai-pandai kata yang ni kena buat sedangkan kita tak ada dalil dalam agama ni. Sifat agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Hanya Islam. Dan Islam tu kalau tak ada Nabi, tak adalah Islam, ikhwan. Yang kita duk belajar 116, 118 punya mukadimah tu, ni lah nak bagi faham yang ni. Nak bagi faham yang ni. Firman Allah Ta'ala, ni kata ayat taksir dengan ayat. Secara Imam Asy-Syanqiti kan nanti buat ayat taksir dengan ayat, tengok. Lepas dia kata inna dina indallahi al-Islam, dia buat main satu ayat lagi kat kita, apa dia? Wa man yabtaghi ghairal islam dina, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa cari agama lain dari Islam, maka sekali-kali tak akan diterima agama tu darinya, dan di hari akhirat dia termasuk orang yang sangat rugi. Dunia orang pujilah, orang kata cerdik, bagus dia ni. Akhirat dia rugi. Pasal apa? Dia pergi cari lain daripada Islam. Islam yang turun dekat Nabi Muhammad ni, ikhwan, inilah satu-satunya Islam yang ada, yang Allah Ta'ala terima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun mewajibkan kepada seluruh manusia untuk memeluk agama Islam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Allah perintah manusia semua kena terima Islam sebab Nabi dihantar pada semua manusia. Firman Allah, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Cuba tengok takat tu saja ayat tu. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul, utusan Allah kepada kamu semua. Ibnu Katsir kata apa, ikhwan? Ibnu Katsir kata pada perkataan ini Rasulullahi ilaikum jami'a, inilah satu ayat yang terang-terang menunjuk kemuliaan dan kebesaran Rasulullah kepada alam ini. Sampai Allah suruh dia bagi tahu dia seorang untuk semua orang. Semua orang tu untuk mai kat dia. Punya besar dia, ikhwan. Macam mana manusia tak nampak? Macam mana manusia ni boleh tak nampak? Allahu Akbar. Kalau manusia boleh tak nampak lah, ikhwan, Allahu Akbar, apa kita nak kata? Anas bin Malik, ikhwan, Anas bin Malik adalah ahli Imam Muslim. Anas bin Malik kata ada satu orang mai kat Nabi. Orang tu kata apa kat Nabi? Orang tu kata ya khairal bariyah. Orang tu kata kat Nabi, wahai sebaik-baik orang.
khairal bariyah. Apa ayat apa? Ulaika hum khairul bariyah. Surah apa? Bayyinah. Lam yakunin kan? Anas bin Malik kata satu laki-laki ni menjumpa Nabi. Dia kata, ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik orang. Nabi dengar. Nabi kata apa? Bila dia puji Nabi sebaik-baik orang, apa Nabi kata? Nabi kata, zaka Ibrahimu alaihi salam. Nabi kata, khairul bariyah tu bukan aku, tapi yang tu Ibrahim alaihi salam. Punya tawaduk sampai sedar tu. Kan? Kita ustaz, orang tak panggil Al-Fadhil, satu macamnya jeling kawan tu. Atau kawan tu majlis mempersilakan Halim Hassan ceramah, boleh jegil. Dia tak bubuh Al-Fadhil depan. Dia jegil kawan tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Jibril alaihi salam mai kat Nabi. Jibril duduk sebelah Nabi. Nabi tengok ke langit. Jibril duduk kat Nabi, Nabi tengok ke langit. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala buat turun. Allah Subhanahu wa taala buat turun satu malaikat yang malaikat ni belum pernah diturunkan sebelumnya. Banyak hadis-hadis, banyak cerita macam tu. Malaikat tu mai kat Nabi, malaikat tu kata, ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuk afamalikan nabiyan naj'aluk au abdan rasulan. Malaikat ni kata, wahai Muhammad, aku tak biasa turun. Tuhan suruh aku turun mai kat hang, suruh tanya satu benda kat hang. Tanya apa? Afamalikan nabiyan naj'aluk. Hang nak jadi satu nabi yang ada kuasa tak? Hang nak jadi satu nabi yang dalam masa yang sama nabi itu malik. Nabi itu ada kuasa. Hang nak jadi tak nabi macam tu? Afamalikan nabiyan, hang nak jadi tak satu nabi yang nabi itu ada kuasa. Hang pun nabi, hang pun raja, masalah. Nak tak? Malaikat tu kata, naj'aluk, kami semua akan jadikan hang macam tu. Au abdan rasulan, ataupun hang nak jadi satu hamba Allah yang ada kerasulan. Tanya kat Nabi macam tu. Jibril alaihi salam kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata dekat Nabi apa, ikhwan? Jibril kata dekat Nabi, Jibril kata, hawwin alaik. Jibril kata, Muhammad, tawaduk. Jibril kata, ni open check punya doa ni. Kalau Nabi nak jadi satu Nabi yang kaya-kaya, ni malaikat ni nak baca doa dan Allah akan makbulkan doa ni. Ataupun hang nak jadi satu Nabi yang ada sifat kehambaan dan hang ni satu Rasul Allah. Jibril kata apa? Hawwin alaik. Nabi kata, Jibril kata ke aku, Muhammad, hawwin, rendahkan diri. Rendahkan diri. Apa Nabi jawab, ikhwan? Nabi kata, bal abdan rasulan. Nabi kata, aku nak jadi satu hamba Allah dan aku nak jadi utusan Allah. Nabi SAW minta macam tu. Ni Ibnu Katsir bila dia baca ayat tadi kan, ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut apa? Inni Rasulullah ilaikum. Ibnu Katsir kata perkataan tu menunjukkan dia satu Nabi yang besar, dia satu Nabi yang mulia, diutuskan Allah kepada semua orang. Maka dibawa dalil-dalil ni semua ni. Nak habaq kata Nabi Muhammad ni macam ni dia, macam ni dia. Nabi SAW kata apa, ikhwan? Nabi kata, akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Nabi kata, aku makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan aku nak duduk sebagai seorangnya hamba. Ni Nabi yang kita kena ikut ni, Nabi yang bawa Islam kat kita ni. Maka apa Nabi buat? Nabi hampak tikar, dia duduk atas tikar.
Dan bila Nabi bangkit daripada tikar, sahabat boleh tengok betih-betih Nabi ni, Nabi ni putih kan, betih-betih dia tu berbalok. Betih dia tu berbalok. Pasal apa? Dia duduk di atas tikar. Pasal dia hamba. Yang duduk ada di Parsi, yang duduk ada di Rom, mereka duduk sampai tak nampak betih. Pasal apa? Pemaidani tu punya cantik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, dia kata, kunna, kami semua, dia kata, duduk dengan Nabi. Kami semua duduk dengan Nabi di atas tanah, makan di atas tanah, perah susu sendiri, dan kadang-kadang makanan tu jatuh, Nabi kutip, Nabi embuih, buang-buang habuk dia, Nabi makan. Kerana dia minta kepada Allah, dia nak jadi hamba dan utusan Allah. Dalam hadis Imam Tirmizi pula, hadis Anas bin Malik, hadis ni hadis Hasan. Anas bin Malik kata, ada satu orang yang jumpa Nabi. Dia mai jumpa Nabi, dia teringin nak jumpa Nabi. Dia mai jumpa Nabi. Bila dia mai jumpa Nabi, dia jadi apa? Gugup. Jadi gugup. Jadi apa? Dia satu macam. Ada satu kawan kan, dia mai jumpa saya, dia jadi gugup. Dia tu, Ustaz, saya tak tahu nak cakap apa dengan Ustaz. Saya duduk fikir, aku lagu ni punya mengkak pun, boleh gugup. Kok kita ni jadi warak ke satu macam, kita pegang gelas jadi mah ke, dia nak gugup ada pasal Pak Mit, kan? Lagu ni punya sangkuriang pun dia gugup juga. Kata saya pun lupa nak tanya apa. Dia gugup. Nabi SAW kata apa kat dia? Nabi kata, relax. Nabi kata relax, hawin, maksudnya relax, jangan duk gugup. Nabi kata, fa inni lastu bimalikin. Nabi kata, aku bukan raja, wa innama ana ibnu imra'atin min Quraisy. Aku ni beranak daripada satu perempuan, yang perempuan itu Quraisy. Nabi kata, kanat ta'kulu al-qadid. Aku ni hanya makan daging kering. Nak gugut pasal apa? Aku bukan raja, Nabi kata. Aku ni innama ana ibnu imra'atin min Quraisy. Aku ni satu anak yang dilahirkan oleh satu ibu daripada Quraisy. Aku ni kanat ta'kulul qadid. Aku ni makan qadid. Apa dia? Daging kering hak lama tu. Nak habaq kata makan daging kering ni orang susah lah. Aku makan daging kering. Dia tengok Nabi cakap lagu tu, dia golek kepala. Dia kata, anta Rasulullah. Ya, Nabi kata, aku Rasulullah. Tapi aku macam hang, Nabi kata. Jangan duk gugup depan aku. Dahsyat Nabi kita, ya ikhwan. Yang diutus pada semua orang. Kita lagu salam cium tangan saya. Tahu tak saya siapa? Minggu ni berapa kali datang saya mimpi. Ni minggu ni saja. Ni pasal nak habis April ni. Ni semua mimpi nak perhabis belen-belen punya. Lagu tu. Kita expose diri kita macam tu. Nabi, Allahu Akbar. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadis Anas bin Malik, dia cerita apa? Dia cerita Nabi SAW, hadis ni hadis Hasan, hadis At-Tirmizi, hadis Anas bin Malik. Dia cerita apa? Dia kata satu hari Nabi baca doa. Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hasyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Nabi kata, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Ya Allah, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan himpunkanlah aku pada perhimpunan besar di hari kiamat bersama dengan orang yang miskin. Rawi kepada hadis ni kata, dia kata maksud Nabi minta tawadhu. Kerana orang miskin tu sifat utama dia adalah rendah diri, tawadhu. Maka Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan, maksud dia, ya Allah bagi jadi aku miskin, maksud dia jadikanlah aku satu orang yang tawadhu. Bukan miskin hak apa-apa kedana tak ada apa ni, tapi tawadhu dia. Ikhwatul iman, hadis-hadis ni semua ni kalau kita kumpul, inilah
Ibnu Katsir kata, hang kan nampak betapa ayat ni besar. Ayat apa ya ikhwan? Ni ayat kita baca ni, inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Aku adalah Rasulullah yang dihantar pada hampa semua. Sombong, besar diri, tak ada. Jadi ikhwan, kerana sifat agama dan Nabi Allah hantar macam tu, mana mungkin kita yang terima agama yang si pembawa dia tak sombong, tiba-tiba kita pergi jadi sombong. Bermakna kita dapat Islam daripada satu jalan yang agak tidak 100% sumbang, ya. Apa kata peringkat mustar? Sumbang, kan? Ramli kita macam mana tu? Dia kata hantam sajalah. Okey, sumbang. Pasal apa? Islam, kita sembahyang, kita Islam zahir, tapi diri kita ni, ni kita duk baca hadis tadi, hadis Ibnu Majah, hadis Muslim, hadis Tirmizi. Kita baca hadis daripada Abdullah bin Abbas tadi ni, kita baca hadis Anas bin Malik, kita baca hadis Uqbah bin Amir. Hadis-hadis 2-3 hadis kita baca tadi menunjukkan si pembawa Islam tu macam tu. Maka bila kita terima Islam daripada Nabi macam tu, kita kena jadi macam tu ikhwan. Bermakna hak jenis dalam ni, kita dah pakai jubah dah, cantik dah. Dah pakai jubah dah, kita dah pakai serban dah, cantik-cantik dah. Dalam kita ni macam mana? Sebab dengan jubah kita, dengan serban kita, kita nanti bangkit telanjang bulat. Kita bukan boleh bangkit di akhirat dengan jubah haramain. Tak ada. Hufatan, uratan, kita bangkit dalam keadaan tak ada apa. Ni hak dalam kita ni. Takwa kita, sejauh mana kita ikut Nabi, kita sabar macam dia, semua ni adalah makna pada Islam yang kita duk baca ni. Kita berhenti dekat tu dulu ikhwan. Lagi sekali kita sambung lagi ayat tu. Sebagaimana firman Allah, qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Kita berhenti dekat tu. Wallahu a'lam.